Ya, Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih kerana bersama kami dalam Narratif Khas Pilihan Raya Umum ke-15. Kita kira detik dan juga kira turun menjelang hari pengundian pada 19 November nanti. InsyaAllah kita juga menjangkakan ini akan menjadi satu persaingan sengit dinamakan sebagai Ibu Segala Pilihan Raya. Cuma hari ini kita rangkumkan kembali dan kita menyoroti kembali pengundian awal yang berlangsung di beberapa lokasi dan sudah pastinya pelapor-pelapor sudah pun memberikan gambaran untuk pengundian awal. Gambaran diberikan oleh pihak Suruhanjaya Pilihan Raya seperti yang dijangka lebih daripada 80%. Ini lebih daripada apa yang kita harapkan mungkin di peringkat nasional dan juga untuk hari pengundian sebenar. Cumanya kita nak kongsikan sedikit berkenaan tentang kenyataan media oleh pihak SPR dan juga beberapa perkara penting berkenaan tentang pengundian awal ini adalah 224,820 orang pengundi awal, 117,000 anggota tentera serta pasangan 107,355 orang polis dan juga pasukan gerakan AM yang mengundi di 578 pusat mengundi awal. Ini paparan dan juga kenyataan media oleh pihak SPR. Kita juga nak saksikan sedikit rangkuman dan juga paparan infografik bersama dengan anda pada ketika ini berkenaan dan segala-galanya berkenaan tentang undi awal. Jom kita saksikan seketika ini. Okey. Baik, kita juga nak membawakan malam ini sudah pastinya berkenaan tentang pengundi atas pagar penentu PRU ke-15. Bagaimanakah kita menterjemahkannya? Kerana kalau boleh dikongsikan bersama dengan anda juga, ada beberapa kawasan dan juga kita memberikan tumpuan. Ini yang kita maksudkan pada awal tadi, 224,828 orang. Dan juga prosedur yang ditepati dan juga dipatuhi adalah 8 hingga 5 petang, disimpan di lokap-lokap balai polis dan juga pengundi yang positif COVID-19 diminta berhubung terus dengan pegawai kesihatan daerah bagi memudahkan urusan pengundian. Semalam ataupun beberapa hari yang lalu kita sudah berbicara berkenaan tentang undecided voters yang mana kalau diikutkan gambaran di peringkat nasional 25 sehingga 31%. Syed, kita dah kongsikan sebelum ini ada beberapa pembahagian ataupun spesifiknya lagi adalah kita melihat jantina, usia, umur dan juga bangsa itu sendiri. Jadi bagaimana kita boleh gambarkan untuk undecided voters ataupun pengundi atas pagar ini akan membentuk satu keputusan yang baru untuk PRU 15? Apa yang tular hari ini menarik sebab ada pollster, ada satu keputusan daripada beberapa pollster. Ada pihak yang mengatakan, saya difahamkan Ilham mengatakan bahawa itu tidak benar. Jadi itu adalah satu, mungkin boleh jadi decoy, kita tak tahu siapa yang menerbitkannya, tapi menariknya kerana dari situ kita boleh membuat sedikit pemetaan melihat bagaimana kelompok pengundi yang masih lagi undecided ini jumlahnya masih signifikan. Dalam keadaan di mana majoriti dahulu banyak yang berada dalam kategori bawah 1,000 dan kita juga tahu bahawa pengundi baru, saya tadi melihat di Rembau peningkatan 48% pengundi baru yang pertama kali dan juga undi 18. So bayangkan tidak ada pollster yang boleh menunjuk secara jelas pengundi baru, pengundi pertama kali ini benar-benar memihak ke sebelah mana. Jadi kita masih berpegang kepada pollster yang digambarkan itu tadi sebagai hanya sekadar mungkin taktikal untuk mengalih sentimen. Cakap pasal taktikal ni, PH meyakinkan masyarakat supaya ada 100 undi sudah dipegang oleh mereka. Ya, kalau mengikut info mereka yakin. Tapi itulah, saya tanya dengan tetamu saya masa di bilik makeup tadi. Kita belum perkenalkan dia. Dia kata kalau tanya dengan orang politik ni kan, dia sajalah yang betul. Jadi menariklah untuk kita bincang. Atas pagar ni, kita harap tetamu kita dua orang malam ni betul-betul atas pagar. Tapi tak tahulah baju-baju yang mereka pakai itu menggambarkan apa, itu kita usik nanti masa live. Dan seorang tu saya tak tahu di atas pagar ke tidak. Nanti kita nak tanya terus. Okey, kita nak bersama dengan sahabat kita di Pahang untuk membawakan laporan dan juga lintas langsung dari Pahang. Kita bersama dengan Atira Haswah untuk gambarannya. Hello Atira, mungkin boleh dikongsikan terus apakah situasi pada ketika ini? Difahamkan cuaca yang agak tidak mengizinkan untuk malam ini dan juga bagaimana gambaran keseluruhan pengundian awal bagi hari ini, Atira? Okey, hari ini di pengundian awal hari ini berjalan dengan lancar. Dimulakan pada jam 8 pagi tadi, Ismail, dan rata-rata je anggota keselamatan dan juga pasangan mereka memilih untuk keluar lebih awal kerana mungkin ada tugasan ataupun ingin melancarkan kerja-kerja mereka. Jadi saya kira ramai yang antaranya sebentar tadi saya pergi ke Pulau Manis, Dun Pulau Manis
Manis di mana saya dihantar ataupun untuk mengikuti proses pengundian awal di sana, dan terdapat 3 blok bangunan telah pun dibuka sebagai pusat pengundian awal, dan seramai 77 petugas Suruhanjaya Pilihan Raya telah pun diletakkan ataupun ditempatkan di situ. Jadi saya melihat perjalanan ataupun situasinya berjalan lancar setakat ini, dan pastinya ia membawa kepada memudahkan bagi pihak-pihak SPR untuk akan menentukan lagi pengundian akan datang ini. Ya. Atira, sehingga hari ke-11 untuk tempoh dan juga tujuan berkempen bagi PRU ke-15 ini, apa yang boleh digambarkan secara mudahnya situasi kehangatan? Apakah bendera dan juga perang-perang bendera, poster calon-calon yang bertanding adalah seperti yang dijangkakan untuk sesuatu pilihan raya? Okey, saya ditempatkan ataupun dilokasikan di Pekan bagi melihat situasi PRU di pekan ini. Saya melihat suasana di pekan ini tidak sehangat ataupun tidak semeriah seperti PRU 14 di mana memang terdapat perang-perang poster, perang-perang bendera, tetapi kebanyakannya biasa saja, terutama melibatkan 3 parti besar iaitu Perikatan Nasional, Barisan Nasional, Pakatan Harapan, dan kebanyakannya calon-calon termasuk daripada calon PH sendiri, PN dan BN sendiri, mereka masih lagi mengamalkan ataupun menjalankan tradisi kempen yang biasa seperti ramah mesra, ziarah dan juga walkabout ke pasar-pasar malam dan bertemu dengan nelayan dan juga golongan-golongan masyarakat. Jadi melihat di situ, saya kira memberi sedikit kelebihan kepada Barisan Nasional sebab memang kita difahamkan bahawa pekan ini adalah kubu kuat Barisan Nasional sebab Barisan Nasional sendiri telah pun memegang 9 penggal bagi Parlimen pekan ini. Jadi melihat, saya sendiri mengikuti calon-calon pergi bertemu dengan masyarakat, dan calon-calon BN mempunyai sedikit kelebihan di mana sesi 2 minggu kempen ini mereka lebih kepada mendengar terus keluh kesah masyarakat, dan masyarakat juga tiada halangan untuk terus mengadu perihal sebarang masalah kerana mereka telah pun mengenali calon-calon tersebut. Tetapi berbeza sedikit dengan parti-parti yang lain, mereka mengambil mungkin 2 minggu ini adalah sesi memperkenalkan diri, masih lagi sesi untuk memperkenalkan visi dan misi perjuangan parti masing-masing, dan sedikit memberi kelebihan lah untuk Barisan Nasional di sini. Okey, terima kasih Atira Haswa untuk perkongsian dibawakan di Pekan, menyaksikan 5 penjuru dan juga di Pahang sendiri ada 14 parlimen yang akan dipertandingkan. Cuma persoalannya, apakah selepas Datuk Seri Najib Razak tidak lagi bertanding sebagai penyandang di situ dan juga meletakkan calon baru Muhammad Puzi dan juga 4 calon lain yang juga mempunyai harapan dan juga mempunyai peluang yang sama rata, apakah kemenangan masih lagi boleh berpihak kepada Barisan Nasional dan juga kerusi di sana oleh Barisan Nasional? Itu persoalan kita akan jawab pada 19 November nanti. Kita akan berehat seketika dan kembali nanti dalam Notif Khas Pilihan Raya Umum ke-15. Bagaimana mengundi? Buat semakan tempat mengundi dan pergi ke saluran yang ditetapkan. Masuk ke tempat mengundi apabila dibenarkan oleh polis yang mengawal. Serahkan MyCard dan slip saluran kepada kerani pengundian pertama. Tunjukkan kedua-dua belah tangan untuk diperiksa. Bergerak ke hadapan kerani pengundian kedua. Celupkan jari telunjuk kiri ke dalam botol dakwat pilihan raya. Dapatkan kertas undi daripada kerani pengundian ketiga. Tandakan pangkah pada ruang kosong bersebelahan nama dan simbol calon pada kertas undi. Masukkan kertas undi yang telah ditanda ke dalam peti undi. Keluar segera dari tempat mengundi setelah selesai. Laksanakan tanggungjawab anda. Siren amaran awal banjir ialah sistem pengesan kenaikan aras air secara automatik
Sistem ini dilengkapi dengan pembesar suara akustik, sistem pemantauan bersepadu dan menggunakan sistem solar sepenuhnya. Selain itu, ia juga berupaya memberi arahan daripada Pusat Kawalan Program Ramalan dan Amaran Banjir Negara ke stesen siren dengan kaedah voice activation. Keupayaan bunyi siren ini boleh menjangkaui 1 hingga 2 kilometer bergantung kepada keadaan topografi setempat. Terdapat 2 jenis siren. Pertama, bunyi siren amaran. Amaran. Air sungai telah melebihi aras amaran. Semboyannya kedengaran apabila air sungai melepasi aras amaran dan penduduk diminta bersiap sedia untuk berpindah. Kedua, bunyi siren bahaya. Bahaya. Air sungai telah melebihi aras bahaya. Ia diaktifkan setelah air sungai melepasi aras bahaya dan penduduk diminta untuk berpindah serta-merta. Sistem siren amaran awal banjir memberi manfaat kepada masyarakat bersiap siaga menghadapi bencana banjir. Keyakinan rakyat dan kestabilan negara. Tiada janji mustahil, hanya bukti yang ditampil. Bersama Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam Bual Bicara Khas Kestabilan dan Kemakmuran. Tinjauan Atirah tadi dari Pahang menggambarkan suasana berkempen masih lagi tenang. Katanya malam-malam hanya aja tinjauan rombongan menziarahi PDM sahaja. Namun ceramah-ceramah mega belum terlaksana dalam suasana di lingkungan laporan Atirah seketika tadi. Tapi studio kita sejuk malam ini. Mungkin lebih sejuk daripada suasana berkempen di luar sana hanya kerana chiller kita baru servis. Jadi kemudian lagi sejuk. Sekurang-kurangnya menenangkan kerana dua panel kita panas pada malam ini. Yang pertama di sebelah kanan saya Profesor Dr. Kartini Abu Talib, Timbalan Pengarah Institut Kajian Etnik KITA UKM, dan di sebelah sana Mujibur Abdul Muiz, Pensyarah Kanan Sains Politik merangkap Felo Kursi Institusi Raja-Raja Melayu. Ini hanyalah protokol memperkenalkan kerana kalian berdua tidak perlu diperkenalkan lagi. Lainlah kalau bertanding. Soalan saya yang pertama. Kenapa tuan-tuan berdua tidak bertanding? Tak perlu jawab sebenarnya. Kerana mengusik saja. Tajuk kita pada malam ini adalah berkait tentang kita melihat pengundi atas pagar. Banyak malam sebenarnya kita insinuate membincangkan tentang ini kerana dapatannya seperti macam sekitar 25% masih lagi indifferent. Apa istilah kita nak guna ni Is ni pakai bahasa dia. Indifferent apa? Tak kisahlah ya. Tidak kisah, apatis lagaknya tak mahu. Jadi itu yang kita akan berikan fokus. Apakah kita mampu untuk menggegarkan? Baik, terlebih dahulu saya mulakan dengan Prof dulu. Betul ke ada yang suasana pun sejuk tadi kan di Pahang? Jadi itu sedikit sebanyak menggambarkan macam tak hangatlah PRU kali ini Prof. Betul. Saya kira kalau turun padang pun banyak kita dapat maklumat menyatakan susah nak tengok bendera ke banner ke, paling tidak pun ujung-ujung atas pokok je. Okey. Dan tak semua ada bendera dan ni. Jadi persoalannya adakah dengan normalisasi baru kita ada aktifnya social media ataupun media sosial menjadikan penggunaan TikTokization semua ini dijadikan satu wadah untuk memperkenalkan calon dalam bentuk baru. Dengar Mujibur. TikTokization. Tergeliat lidah nak sebut. Okey. Proses di mana ianya saya kira sangat aktiflah. Anak saya pun tahun ni kali pertama dia Tapi dia dah tahu tak nak mengundi siapa? Anak saya belum. Itulah masalahnya. Walaupun kita sentiasa mengatakan undi atas pagar, pengundi muda ni seolah-olah tendensinya di sana. Ada parti yang mereka dah suka, mereka tak suka pada korupsi, mahukan yang kestabilan. Tapi balik-balik tanya, Mak, nak undi siapa banyak betul maklumat tak tahu. Siapa mak dia tak bagi tahu? Saya kata boleh. Kita bagikan maklumat berdasarkan apa yang mereka terima. Kalau mereka tanya, kita jelaskan kenapa dan mengapa, apa kelebihan dan apa kekurangan, apa sebenarnya kenapa kita perlukan kestabilan. Jadi dia balik kepada bagaimana suasana socialization proses sosialisasi itu sebenarnya akhirnya
memberi impak besar di hujung, dia waktu nak mengundi tu mak nak undi siapa. Tapi kelihatannya Mujibu konsisten ni. Bukan hanya satu pollster. Beberapa pollster menggambarkan bahawa yang apatis ini, yang tak kisah, yang indifferent istilahnya, beberapa istilah digunakan, macam agak besar. Dan saya sebutkan di awal tadi, sebenarnya dengan kehadiran undi 18 dan undi otomatis ini, dia membawa satu gelombang ketidaktentuan. Saya sebut beberapa kali, Bagan Datuk majoriti 5,000, pengundi baru 14,000. Putrajaya 3,800 majoriti dulu, sekarang ni 8,000 pengundi baru. Baru saya tengok Rembau tadi. Majoriti sebelum ni KJ di sana 4,300, pengundi baru 40,000, jadi 36,000 to be exact, lebih kurang. Jadi berarti kalaulah pengundi atas pagar ni kekal, indifferent, sejuk seperti studio kita tidak mendapat gambaran demokrasi yang sihat. Ya, betul, saya setuju. Sebab saya baru pulang mencerap. Hujung minggu saya habiskan berada di Sabah dan di Sarawak. Apa yang saya dapati sebenarnya, istilah pengundi atas pagar ni sebenarnya tak kena konsep. Saya lebih bersetuju bahawa sekarang ni pengundi-pengundi baru dan juga pengundi yang muda ni, dia jadi pengundi tak nampak pagar. Saya dah ada dua istilah dia. Tadi TikTokerization dan ini pengundi tak nampak pagar. Kenapa kita gitu? Kalau atas pagar, kurang-kurangnya kita boleh nampak lah kiri kanan ataupun dia nak terjun ke di atas pagar tu, dia terjun ke padang mana, warna hijau, warna biru, warna merah, warna tak ada kena-mena dengan baju yang kita pakai malam ni. Dengan baju kita pakai. Tapi pada kali ini jelas mereka itu mengatakan bahawa saya tak tahu pula mengundi ni kena mengundi dan dia tak wajib. Dia tak tahu bahawa mengundi itu adalah dia tak wajib, maka dia kata tak perlu mengundi. Tak perlu. Dan saiz mereka ini sangat besar. Hampir rata-rata saya temui, saya jumpa adik Fatihah Kefri di Bugaya. Ada nama tu. Ya, saya sebut nama kerana mereka yang tak mau mengundi oleh Mujibu. Muhammad Azim Ibrahim Maulana. Ini antara responden yang saya adik-adik ini patut takut nama sudah dicatat. Ya, saya sudah catat nama mereka ini. Dan rata-rata mereka mengatakan bahawa mereka sebenarnya tidak terpanggil untuk mengundi atas alasan bahawa ini tidak wajib. Saya tidak nampak apa keperluan untuk saya keluar. Dan bila kita tanya mengapa tak nak mengundi, mereka kata tak ada mana mengundi ini. Ya, dan kerana dia tak wajib, maka saya tak perlu mengundi. Saya rasakan tidak ada perubahan apa-apa daripada mengundi itu. Dan yang paling penting, mereka tidak nampak pagar itu. Ya, apa sebenarnya mengundi ini? Mengapa perlu mengundi? Lebih teruk lagi dan lebih malang lagi yang saya temui ini, alhamdulillah ibu bapanya itu pergi mengundi. Tapi ramai di antara rakan-rakan mereka, Said, memang ayah dan mak dia pun tak pernah mengundi. Ini yang pengundi otomatik ni dah. Ya, dan yang paling kita takuti, ya, bila kita mendapat fakta tadi, seperti mana saya pergi Lahad Datu, ini peningkatan yang hampir 44%. Daripada dia naik sampai 100,000 pengundi di Lahad Datu. Dan peningkatan itu bila kita periksa, rupanya numbers itu berada di Semenanjung kerana mereka datang belajar dan sekolah di sini. Jadi bagaimana kita mengatakan bahawa mereka ini nanti akan mengundi kalau kekangan nak pulang dengan tidak ada kemudahan, insentif. Saya rasa dia tidak akan mengundi dan sudah tentu ini tidak akan memberi refleksi yang betul tentang penaikan ini. Tapi kita harus berfikir bahawa ada ruang perlu diisi dalam hal ini. Cuma sepanjang saya tergambar, Prof, semakin maju negara, semakin terbuka masyarakat, semakin mereka terdedah, maka sikap apatis ini dianggap common, biasa. Negara maju juga untuk mencapai 70% pengundi itu agak luar biasa. Apakah kita sebenarnya menghampiri trend itu, maka kita berbincang tentang ini? Okey, kalau kita perhatikan, macam tadi kita telah dengar daripada saudara Mujibu yang buat cerapan di Sabah dan di Sarawak. Mungkin literasi politik itu tidak harus kita gambarkan ianya pukul rata. Mungkin di Semenanjung agak berbeza. Walaupun begitu, kita telah lihat ada kesenjangan. Kemahuan untuk orang muda ini pergi mengundi, dia mesti lepas umur 20 lebih ke atas. Pada umur 18 ini, mereka sangat lagi kurang merasakan ada kewajipan. Seperti pernah kita jelaskan dahulu, ada bezanya pengundi muda di Barat dengan di Malaysia kerana mereka pada usia 15, 16, pada usia sekolah rendah pun telah didedahkan untuk memilih siapa ketua, telah tahu bagaimana undi itu dijalankan, telah boleh terlibat dengan NGO, telah boleh menjadi persatuan pekerja sebab mereka didedahkan dengan peluang bekerja pada peringkat usia awal 15 tahun. Sudah boleh bekerja bila mereka bayar teks, mereka merasakan kewajipan itu sangat mendalam kerana teks itu dicukaikan, dipotong daripada pendapatan mereka yang tak seberapa dan mereka rasa berhak untuk memilih siapa yang selayaknya. Jadi budaya itu masih lagi
belum ada di Malaysia. Cuma saya nak tekankan di sini ialah bila melihat kepada pengundi yang tak nampak pagar, saya suka istilah tak nampak pagar. Saya nak pinjam, tak ada copyright. Tak ada copyright. Boleh. Tak ada royalty ya. Ya, betul ya. Pengundi yang tak nampak pagar ini tidak boleh juga kita homogenize mereka dalam perkara yang sama. Mereka juga sangat terpencar dan berbeza dari segi status sosial, orientasi pendidikan, siapa mereka di bandar atau luar bandar atau semai bandar. Di perkara-perkara ini tidak boleh kita pukul sama rata bahawa mereka mempunyai perkongsian pilihan yang sama. Ya, dalam hal sedemikian, oleh kerana tidak diwajibkan dan kita tahu bahawa ada yang menganggap bahawa ialah kalaupun peratus pengundian itu rendah, siapa yang menang mengikut kaedah first past the post masih menanglah kerana sistem mengatakan begitu. Jadi soalannya adalah maka apa bahayanya kepada Malaysia? Kalau pengundi yang tak nampak pagar ini besar dan ramai, apa kesannya kepada negara? Itu kita akan bincangkan selepas kita berehat seketika. Mujibur dah tarik nafas, tapi kita tak bagi. Kita rehat dulu dan kita kembali sejuru selepas berjeda seketika. Baris disusun, bergerak mengikut strategi. Pertempuran atas satu tujuan. Yang tewas harus berundur. Andai salah percaturan, kawan menjadi lawan. Dari yang dihormati akan dipandang sepi. Politik jalan menegakkan kebenaran, bukan kebencian. Percaturan harus benar demi mengubah lanskap politik negara. Kini Malaysia harus dibaju menjadi aspirasi membantu rakyat dan bukan tumpuan soal kekuasaan. Undi bukan sekadar pilihan. Ia adalah tanggungjawab. Dan ini penentu. Saksikan secara langsung keputusan penuh PRU ke-15 di TV1, saluran berita RTM dan RTMK. Ya, saya tahu dan saya sudah berumur 18 tahun dan ini adalah kali pertama saya mengundi. Bolehkah umur 18 tahun mengundi? Boleh. Kita memang layak, Pak. Ini tanggungjawab kita. Saya memang mengundi. Saya tidak mahu lepaskan peluang ini. Untuk muat naik sebarang video dan juga berkongsi pengalaman anda sewaktu hari pengundian dengan menggunakan caption dan hashtag MyPRU15. Video anda akan disiarkan semasa siaran langsung Hari Pengundian Pilihan Raya Umum ke-15. Undi anda penentu masa depan negara. Okey, kita berusaha kembali dalam Natif Khas Pilihan Raya Umum ke-15. Mungkin boleh dikongsikan di paparan ini. News of the day, kita nak kongsikan yang terbaru. Ini mungkin boleh menghangatkan lagi kehangatan dan juga pemilihan untuk PRU ke-15. Datuk Sri Zahid Hamidi memberi kenyataan Sri Paduka Baginda Pertuan Agong akan menentukan siapakah yang akan mendapat mandat untuk Perdana Menteri sekiranya Barisan Nasional memenangi PRU ke-15. Apakah ini memberi isyarat poster boy yang diletakkan sebelum ini masih lagi belum disahihkan ataupun belum diabsahkan. Kemudian
kita juga membawa suatu perihal berkenaan tentang Datuk Seri Taqiyuddin Hassan memberi kenyataan rasmi untuk memperbetulkan tular-tular dan juga cakap-cakap berkenaan akan berlakunya kerjasama antara Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional, kerana Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun memperjelaskan tidak memberikan mandat kepada beliau untuk membuat kenyataan bagi mewakili Perikatan Nasional, yang mana Tan Sri Muhyiddin merupakan pengerusi Perikatan Nasional. Jadi ini juga menimbulkan persoalan tentang apakah nanti akan berlakunya gabungan-gabungan baharu seperti mana kehangatan yang sedang berlaku pada minggu ini. Walaupun begitu, kita juga nak memberikan gambaran bersama dengan anda. Kita sedia maklum dalam tempoh berbaki ini, mana-mana media yang digunakan oleh parti-parti bertanding untuk memaparkan dan juga membawa manifesto dan juga harapan mereka, itu yang akan dinilai oleh orang-orang muda, khususnya pengundi yang tidak ingin melihat isu character assassination tetapi ingin melihat tawaran yang telah pun digambarkan oleh parti-parti yang bertanding. Ayuh kita saksikan sedikit. Ini kita ambil daripada media Selangor, memberikan perbandingan berkenaan tentang isu pekerja gig dan juga pencari kerja, yang mana membandingkan Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional. Yang menariknya, Barisan Nasional memberikan gambaran tingkat had layak EIS, Jaminan Pinjaman Perumahan, Employment Retention Fund. Pakatan Harapan menyatakan khairat kematian sehingga RM10,000, insentif kepada syarikat ekonomi gig tawar latihan, dan Perikatan Nasional menawarkan potongan cukai. Dan kita nak memberikan sedikit gambaran kepada golongan yang banyak terkesan disebabkan oleh pandemik COVID-19. Kalau banyak kita memberi tumpuan kepada B40, kini M40. Perbandingan yang dibuat oleh media ini adalah Pakatan Harapan memberikan gambaran My Salam termasuk kesihatan hospital dan kesihatan mental. Perikatan Nasional akan memberikan gambaran kepada peranti digital. Ini untuk siswa, dan juga Barisan Nasional akan memberikan gambaran dan menawarkan 100% biaya PT-PTN. Dah nak last corner ni, saya rasa penawaran ini yang mungkin dinilai oleh pengundi atas pagar kita. Last corner tu lap kena rapat bau pun dia sentuh ke lantai masa ni. Cuma bila dibandingkan ini, saya kerana kita bincang tentang pengundi atas pagar, saya pun timbulkan itu tadi dengan teman-teman. Sejauh mana janji-janji manifesto ini boleh menggetarkan yang undecided ini, kerana tawaran tak banyak beza, lebih kurang sama. Cumanya dalam realiti yang menghangat 72 jam terakhir ini, apakah ia bakal beri bekas? Kelihatannya masih tidak. Bahkan kecaknaan dan juga kefasihan pengundi pun tentang, kalau kita tanya siapa bagi lebih bagus, dia pun tak tahu tentang manifesto ini kan. Cuma bila menang besok barulah dia akan tahu. Soalan yang saya gantung tadi, Ibu, apa bahayanya kalau pengundi atas pagar ni besar bagi negara seperti kita? Apa bahananya nanti? Dia sebenarnya dia tidak mendatangkan apa-apa bahana, kerana ini satu norma di dalam negara-negara yang mempunyai saiz pengundi yang besar, di mana empati pengundi baru dan pengundi muda itu rendah. Tetapi partisipasi mereka mungkin tinggi. Kalau saya melihat apa yang saya boleh rumuskan, PRU 15 ini mungkin tidak berada di dalam pemikiran mereka sebagai pengundi baru, ataupun sudah tentulah kita menumpukan mereka yang berumur 18 dan 20 tahun ni yang diberikan kuasa untuk mengundi. Tapi dari sudut keperluan mereka sebagai anak muda warga negara, mereka cakna kerana mereka tahu bahawa mereka terdesak daripada perspektif ekonominya, daripada perspektif peluang pendidikannya, daripada perspektif keterjaringannya, kerana perkara-perkara ini memberikan kesan pada mereka, dan sudah tentulah bila kita cakap manifesto tadi, ada satu soalan saya tanya mereka, adik tahu tak manifesto tu apa? Dia ingat money tu dia kata duit. Saya kata kalau manifesto tu adalah duit, mana pergilah mengundi, nanti ada orang bagi duit kat depan mana-mana nanti. Jadi saya rasa begitulah kita kata apa, dia punya set dia tu, sampai ke tahap yang asas-asas pun dia tak faham. Dan of course lah, bila kita bercakap dengan orang muda, manifesto ni langsung dia tidak pedulikan. Kerana apa yang kita lihat di Johor, di sebalik keterujaan itu, peningkatan 700,000 pengundi baru yang berada di Johor tu, hanya kerana mereka teruja untuk pergi mengundi, kerana inilah pertama kali dalam hidup, mungkin nak masukkan dalam Instagram, nak masuk dalam TikTok, nak masuk dalam tunjuk jari itu, tapi selepas itu mereka melihat bahawa ini macam tak ada makna, dia kata kan. Apa yang berubah sebenarnya, kan? Apa yang sebenarnya kami telah lakukan dengan undi itu, dan apa yang akan kami dapat manfaat daripada undi itu. Kita risau ini satu perkara di mana bila tiba pilihan raya umum seperti ini, mereka sudah tarik handbrake lah. Tak mau lagi pergi mengundi, kata tak ada makna lah, kami tetap jadi pemandu Grab, kan, kami tetap kena belajar sampai habis, tapi memikirkan kerja. Jadi kalau dia membesar begini dan kita takut di sebalik keterujaan itu,
Ditambah pula kita juga gagal untuk mengisi ruang-ruang kosong itu untuk memperkasakan dia daripada aspek pendidikan politik ataupun sosialisasi politik terhadap muda. Maka kita risau nanti akan jadi generasi yang bukan sekadar tidak apathy tapi juga sudah tidak cakna lagi. Dia tak mau peduli dah. Bila dia tak start tidak bila dia start tidak peduli, maka kita kata kita hilang harapan lah. Dan kalau satu bangsa itu hilang harapan terhadap muda, saya rasa gone lah politik ini. Kita risau nanti timbul pula revolusi-revolusi yang menuntut kepada perubahan dan dia bersifat dia radikal. Ya, mungkin tidak menganggap demokrasi ini sebagai satu cara untuk keluar, tapi dia pergi cara lain pula. Itu yang kita risau. Apa yang Mujibu gambarkan ini adalah apabila berlaku apatis ini, dia mungkin akan membawa kepada natijah lain yang berwajahkan sesuatu yang buruk, anarki misalnya. Kerana dia rasa mengundi tak ada guna, baik dia bawa ke jalanan. Betul. Saya kaitkan itu dengan apa yang Prof sebutkan di peringkat awal, bahawa pendidikan politik, kita mengatakan bahawa tidak berlaku pendidikan politik secara meluas. Tetapi ini juga kita harus terbuka. Walaupun tinggal 4 hari tak mampu dilakukan, tak boleh buat dah ni. Di Korea saya selalu sebut, berdemonstrasi bersama PIBG. Ini adalah co-curriculum. Direncanakan untuk membantah agenda-agenda pembangunan kepada Datuk Bandar yang mungkin mencemari alam sekitar. Maknanya diasuh di peringkat dan sekolah rendah, Prof. Itu tidak berlaku. Kita di sini pun mahasiswa pun buat polling tampal-tampal tu pun ada universiti yang betul. Jadi media juga saya kira. Kita ajak debat calon pun tak ada sambutan. Jadi kita jangka bahawa suasana ini akan berlarutan ataukah dalam 4 hari berbaki ni ada sesuatu yang kita boleh cubit dan trigger sesuatu. Okey, kalau dalam masa 4 hari ni nak tengok satu X factor yang gegak gempita yang boleh menggegarkan semua untuk turun, saya rasa tidaklah. Sebab kita pun telah lihat daripada awal berkempen hingga kini, poster kurang, kempen kurang, mungkin juga faktor cuaca yang hujan tak menentu, ramai pula yang kena sesama. Tapi yang paling jelas di sini ialah keaktifan, balik kepada TikTokization tadi, penggunaan social media yang Prof sebut, saya nak sebut tapi lancar lagi TikTokization yang saya kira menguasai wahana bagaimana menyampaikan maklumat dan agenda manifesto tersebut. Memang jelaslah orang muda dia tak faham apa manifesto dan manifesto itu juga tidak bersifat legal binding, very loosely tied, tapi namun begitu ia boleh dilihat sebagai instrumen untuk calon memperkenalkan diri, memperkenalkan hala tuju, matlamat dan agenda sebagai satu bahan untuk disampaikan dan orang muda boleh berfikir dan membuat keputusan selepasnya. Prof menyebut begitu. Bila digambarkan tadi bahawa manifesto itu difahami sebagai didahului dengan duit. Itu menimbulkan kerisauan lain. Sekurang-kurangnya kepada saya. Kerana saya sebutkan tadi kehadiran pengundi pertama kali dan juga undi 18 yang ramai ini boleh wipe out, boleh melenyapkan apa juga jumlah majoriti yang ada. Bimbangnya politik wang ini kan sudah ada minyak hitam percuma. Ini adalah bentuk asuhan yang sebenarnya juga tidak betul dan seolah-olahnya 4 hari ini kita tak boleh bereskan ini, tapi saya jangka itu akan berleluasa, Mujibu. Ini macam open secret lah. Dan dia berselindung sebenarnya kan. Konsep daripada konsep politik wang dan wang politik itu dia very grey. Sebab mustahil untuk berpolitik tanpa membelanjakan wang. Untuk memberi. Dan ini dilakukan oleh semua. Semua. Dan lebih hebat lagi kalau kita pergi kan. Parti A tadi bagi 2,5, takkan parti B bagi 300. Pasang poster pun. Dia tanya, parti ni bagi berapa? Parti ni bagi berapa? Hatta sampai ke bilik-bilik gerakan saya pergi tu, dia tanya, ini bancu haya apa? Kalau kopi O tak nak. Dia kena ada susu. Saya tambah sikit di sini. Politik dengan wang ini tidak boleh dipisahkan. Cuma kalau kita menelusuri sejarah, walaupun Amerika itu adalah sebuah negara yang memperkenalkan, dikatakan negara yang memperkenalkan demokrasi, amalan yang pertama. Tapi kalau buat kajian daripada Parity tunjuk mereka telah pun memperkenalkan bribery dan politik wang ni di awal kurun ke-17. Di zaman itulah Washington lagi. Standard kita ni standard kurun 17. Cuma mereka telah bijak kerana bila mana mereka
buat pengisytiharan berapa banyak wang dana digunakan, politik lah. Kita tak sempat dan boleh itu. diaudit. Kita maka hilanglah gambaran dan label politik wang tadi. Keresahan saya apabila kita bincang ini, betul, kita tidak akan boleh melangsaikan ini. Dan kenyataan Ketua Pemuda UMNO tentang ini telah pun disalah mengertikan bahawa kita tak boleh nak wipe out rasuah sepenuhnya khusus dalam pemilihan. Cuma saya kira mesej kita adalah jangan jadikan itu kaedah menentukan pemimpin. Ya, betul. Mujibu harus ulas ini. Ya, saya rasa sebenarnya walaupun dia dalam satu konsep yang begitu grey lah kita katakan, dan kita terima hakikat bahawa sukar, tetapi kita perlu memikirkan bagaimana kita boleh meminimumkan persepsi ini dengan barangkali mengadakan, mungkin tak sempatlah ya. Mungkin selepas ini siapa juga menjadi kerajaan yang pada ketika ini desakan kepada perubahan struktur dan reformasi institusi itu semakin kuat. Saya rasa ini antara yang perlu dibereskan. Ya, sebab saya rasa mana-mana yang memerhatikan politik dengan dekat, seperti mana yang Prof Kartini katakan tadi, sukar untuk kita pisahkan politik dan wang. Bagaimana juga dengan konsepnya yang begitu grey. Tapi kalau kita boleh kita luruskan itu dengan memberikan akta-akta yang sekurang-kurangnya kita menjadikan dia itu sesuatu yang tidak begitu berleluasa lah ya. Tidak kabur lah. Jelas dia kena declare, dia boleh diaudit. Jadi di situ kita tahu mana sumbernya. Itu PRU 16. PRU 15 ni tinggal 4 hari. Akta dana politik ni tak sempat. Cuma berkait tentang ini, saya kaitkan beberapa fakta lain ya. Pertama, kita bincang pengundi atas pagar. Pengundi tak ada pagar. Tak ada pagar. Yang kedua adalah soal mungkin ada kaitannya mereka ini dengan undi 18 dan undi automatik. Ada satu kajian awal dahulu sebelum penamaan calon bahawa keputusan mengundi kepada undi 18 dan undi automatik ini dipengaruhi oleh ibu bapa. Yang keempat, saya kaitkan pula, ada di kalangan ibu bapa ni termasuk mereka yang menyatakan bahawa dulu zaman sekurang-kurangnya BRIM dapat 1,000, sekarang apa pun tak dapat. Dan itu menjadi alasan untuk mengundi. Itu harus kita luruskan balik tu. Soal termasuk saya melihat janji-janji dalam manifesto tidak dipertanggungjawabkan. Misalnya healthcare. Daripada 30 bilion kepada 70 bilion. Kita tidak perdebatkan itu bertanggungjawab atau tidak. Siapa yang akan menanggung. Jadi tak semudah kita kata, Prof. Okey, balik kepada bagaimana kita menstrategikan beberapa perkara yang kita rasa sesuai untuk memudahkan pengundi tak ada pagar ni membuat pilihan ya. Betul pengaruh ibu bapa yang pertama sekali macam saya kata tadilah. Bagaimana pun hebatnya sosial media, dia balik kepada keluarga bagaimana untuk bantu mereka yang usianya 18 dan baru pertama kali mengundi ya. Itu yang jelas dan bagaimana kita membantu untuk membuat pilihan yang tepat ialah buat perbandingan Kalau dulu memang ada yang mengatakan pilihlah sebuah pemimpin atau sebuah kerajaan yang satu ketika dulu telah memberikan, telah menampakkan usaha membantu. Ya, dan mana yang janji-janjinya hanya tinggal janji manis. Perbandingan itu boleh dibuat dan saya kira orang muda bijak untuk membezakan perbandingan antara dapat dengan tak dapat. Satu ketika dulu ada BRIM, kini tak ada BRIM. Satu ketika dulu mahu ada GST, kemudian GST dihapuskan dan bagaimana tanpa GST ini sebenarnya melembabkan lagi perkembangan ekonomi. Jadi semua ini boleh dikumpulkan sebagai bahan untuk menjadi pilihan orang muda memikirkan mana yang paling sesuai. Kita ada kecenderungan Mujibu dan Prof pada peringkat ini kita rasa macam yang atas pagar ni orang muda je. Ya, betul. Pengundi pertama kali ni sebenarnya kadang-kadang kita suruh undi dia buat tak tahu. Mujibu saya setuju kerana bila kita bercakap tentang pengundi yang tak jumpa pagar ni rata-rata bukannya pengundi yang baru mengundi ni. Ada yang sudah berumur 28 yang satu ketika tu mereka tak sedar bahawa mereka sudah layak mengundi. Even kita tanya pun tahu tak sekarang ni boleh mengundi. Dia kata bukan kena daftar ke bang? Saya tak peduli. Dia masih tak tahu. Dia masih tak tahu. Dan mereka ni yang jadi tak nampak pagar tu kerana tak nampak keperluan. Ya, macam kalau kita ambil kes di barat, mereka itu merasakan bertanggungjawab kerana mereka merasakan merekalah yang sustain kerajaan ini. Jadi keterpanggilan untuk mengundi itu kerana mereka mahu setiap pulangan yang diambil dari dompet dan poket mereka itu benar-benar berbaloi. Sebab itu kita tengok bila mereka mengundi, ya, apa juga cara mengundi, mungkin mengundi secara protes dengan mengundi calon lawan ataupun kalau mereka merasa puas hati mereka
beri solid kepada penyandang. Jadi trend undi itu menjadi semacam black box teori itu dia berjalan dengan baik dan menghantar signal yang betul. Sudahnya kita tengok di barat, healthcare-nya bagus, cukainya mahal, tetapi servisnya tip-top. Macam kita di sini, anak muda dia tak nampak itu. Yang banyak saya jumpa dia kata, kami di Sabah bang, habis sekolah mau lari ke Semenanjung cari kerja. Dia kata kami lari kerja di sana bukan kerja jadi bos, jadi security guard. Kan? Sampai ke tahap itu maka dia melupakan bahawa kesemua ini seismik yang berlaku ini adalah kerana political will dia tidak ada. Jadi menganggap bahawa baik kita menumpukan hal-hal yang berkaitan dengan perut kita berbanding dengan isu-isu yang begini. Bread and butter kata orang kampung saya lah. Bila bercakap tentang ini ya, soal bagaimana negara maju rasa terkait dengan pembayaran cukai pekerja kita. Okey, itu kita akan perdalam selepas ini mesejnya dan Mujibu lagi menjadi mangsa setiap kali ingin berehat. Saya tahu passion dia, tapi masa ini untuk kita berjeda. Kembali sejurus selepas ini. Roni, kau tak ada tu? Oh, mata ada aku gigit deh. Mulia aku main pengundi. Oh, apa kena gigit mulia main pengundi? Pentantun lo bagi mulia dia main pengundi. Asa tu lun kanun mengantum dati main pengundi. Siapa you? Aku mulia main pengundi. Yo tengok mulia ti main pengundi. Nak kandat ti mulia main pengundi. Pentantun lo bagi mulia main pengundi. Dua ngak, alai dah kena tahan aku di kampung. Am dah berarti. Saya sudah tokon suami ni lah. Pak. Pak. Okey, coba. Ini apa pak? Okey. Lepas lah. Kita lah yang akan menentukan bagaimana corak pemerintahan negara kita pada masa akan datang. Demi kesejahteraan, kemakmuran, dan kestabilan negara. Saya pilih mengundi. Marilah mari demi mengundi. Jangan lupa kewajiban pada negara. 5 tahun sekali rakyat Malaysia akan keluar menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Hak kita sebagai pemilih. Buatlah pilihan yang bijak. Ini tanah air kita. Ini tempat tumpahnya darah kelahiran kita. Di tanah ini tumbuh rezeki yang kita semai hasilnya. Saya sayang Malaysia. Saya pasti kita semua sayangkan Malaysia. Ayo, tunaikan tanggungjawab kita. Ingat, undi kita penentu masa depan negara. Dengan sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan. Okey, kita berusaha kembali dalam Notisas Pilihan Raya Umum ke-15. Kita membawakan gambarannya. Tadi kalau sebelum kita berehat seketika, sudah pasti kita memberikan persoalan kepada panel kita, Dr. Kartini dan juga Dr. Mujibu, berkenaan pembentukan kerajaan dan juga peratusan bagi pembentukan kerajaan ini. Kita nak kongsikan masih lagi arah aliran Malaysia Penilaian Pilihan Raya, berkongsikan kalau kita tengok trend penurunan peratusan itu ialah daripada 63.1% 2008 untuk pembentukan kerajaan 140 kerusi, 2010
2013 59.9%, 133 kerusi dan 121 54.5%, sebanyak 121 kerusi yang dimenangi oleh Kerajaan Pakatan Harapan menyaksikan penurunan dalam peratusan yang membawa kepada indikator kekukuhan bagi pembentukan sesebuah kerajaan. Juga saya nak bawakan satu perkongsian juga, ada laporan dan juga ini dikongsikan di portal-portal akhbar juga. Kajian oleh Pendapat Awam Endeavour MGC, tidak ada mana-mana parti politik mampu memperoleh sejumlah 112 kerusi pada PRU ke-15. 8 hingga 20 Oktober dilakukan membabitkan 1068 pengundi berdaftar dan mungkin menjangkakan PH bahkan mencapai jumlah kerusi tertinggi antara 3 gabungan parti dengan antara 67 hingga 82 kerusi, tetapi Barisan Nasional dijangkakan meraih antara 58 hingga 73 kerusi. Ini mungkin satu perkara yang sebenarnya sudah dikongsikan oleh Said beberapa hari sebelum ini, cuma dapatan yang lebih spesifik berkenaan berapakah angkanya. Dan satu lagi berita yang kita nak kongsikan juga, ini yang tular sebelum ini di media sosial, kenyataan Khairy Jamaluddin yang menawarkan dirinya untuk menjadi Perdana Menteri dalam tempoh mungkin selepas PRU ke-15 ini ataupun dalam tempoh PRU yang akan datang. Tetapi yang lebih menariknya apabila ini diterjemahkan dalam satu temu bual bersama dengan agensi media lain, sokongan Khairy Jamaluddin kepada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, dan dalam temu bual tersebut beliau menyatakan bahawasanya UMNO selepas ini perlu direvolusikan dan tidak akan berkompromi dengan mana-mana kluster mahkamah. Itu kenyataan yang dibuat oleh Khairy Jamaluddin. Jadi mungkin perkara ini yang kita katakan tadi, last corner, last lap tu sudah mula ramai yang menunjukkan taring dan belang yang sebenarnya. Adakah ini akan menggetarkan yang atas pagar, lagi atas pagar, yang tak ada pagar ni? Saya rasa tak ada lah. Ya, orang muda ni dia tidak sudah melihat politik kepartian, terutamanya yang melibatkan internal konflik sesama pemain politik ni sebagai sesuatu yang necessary pada mereka. Ya. Melainkan barangkali dia itu akan memberi kesan jangka panjang. Apabila kita bercakap tentang 19 hari bulan, siapa yang boleh memperoleh 112 angka ajaib itu, dan ketika ini masih lagi tak nampak siapa. Ya, dan bagaimana juga dinamika tentang individu mana yang ada orang kata kelebihan untuk menawarkan tangan dan bekerjasama itu, kerana masing-masing pada ketika ini kita tengok ada caveatnya. Ya. Jadi anak muda mungkin tidak melihat ini daripada perspektif pengundian itu sebagai satu yang necessary. Tapi walau bagaimanapun barangkali ini akan mempengaruhi pengundi-pengundi yang kita kata season ini. Kerana jelas ini pilihan raya yang naratifnya adalah untuk mencari kerajaan yang stabil, yang kukuh. Tapi tak betul juga. Tak betul juga. Tak stabil juga sudahnya. Sudahnya pecah lagi banyak. Yang paling risau pada pengundi-pengundi ini, dia kata pimai-pimai tentu. Ya, kerana kalau caveat ini berlaku dan masing-masing tu kuat mempertahankan dan ego tu tak boleh dibuang, maka kita akan back to square one. Bila dah back to square one, takkan kita tidak ada anticipate bahawa yang melompat ini ataupun yang tukar sokongan, yang tarik sokongan ini tidak berlaku, memandangkan dinamika ini akan lebih menarik kerana kita ada PRN negeri selepas. Bila ini yang kita bicarakan dalam tajuk kita adalah pengundi atas pagar, sepatutnya kalau ada rasa sedar itu, pengundi atas pagar yang mendengar merasakan bahawa akulah penentu dalam keadaan ketidaktentuan. Apakah itu satu mesej yang cukup besar untuk mendorong jumlah peratusan pengundi yang tinggi, ataupun kita masih kerja keras lagi 4 hari ini, Prof? Saya rasa setiap parti politik masih bekerja keras jentera dia dengan cara yang berbeza untuk meyakinkan pengundi-pengundi baru ni keluar mengundi. Tapi kita harus ingat bahawa jangan kita tertipu. Kalau kita tengok pengundi yang dikatakan berusia 18 tahun yang ke atas ini dalam 1.39 juta dan yang berada dalam lingkungan 21 ke 29 umurnya dalam 4.6 juta. Jadi maksud saya jangan kita tertipu dengan nombor ini untuk menjadi penentu. Yang paling besar bilangan dia lah umur 30 ke atas ni. Yang hingga ke 40 ke 50 ni yang telah ada sifatnya partisan ada, bipartisan ada, non partisan ada. Jadi yang partisan tu memang clear. Letaklah apa ayam golek kat depan ke, dia dah pilih dah apa yang dia mahu. Sekarang ni tujuan bagaimana nak meyakinkan yang tak ada pagar dan yang bipartisan ini
antara memilih mana yang benar, intan dari pemata, intan dan kaca, dan bagaimana nak membezakan apa yang selayaknya diketengahkan, termasuklah persoalan of course dalam politik ini secara rasional semua nak pegang kuasa dan nak jadi ketua dan kalaulah menyatakan secara jelas bahawa dia mahu cita-citanya menjadi PM, pada saya itu adalah suatu gambaran kesungguhan walaupun ada yang melihat sebagai keangkuhan tapi namun begitu saya rasa ianya terbuka sejauh mana ianya boleh dinilai dan dianggap baik bergantung kepada track record seseorang yang telah membuktikan dia boleh bekerja merentasi kaum, merentasi bandar dan desa semua kenal. Jadi kelebihan ini saya kira ada setengah kawasan akan melihat pemilihan parti itu masih lagi penting. Dan ada setengah tempat dan kawasan seolah-olah calon itu mengatasi parti. Jadi inilah ruang-ruang dan bagaimana boleh digunakan oleh pengundi untuk memilih. Prof tidak cuba berkempen untuk sesiapa dari cara kita. Belum lagi. Dia bunyi macam general tapi macam insinuate kepada seseorang, tapi tak apa, itu kita ujilah nanti. Soalan yang sama tapi saya bawa semula kepada Mujibu. Saya bayangkan kalaulah dalam keadaan yang getir dan orang tengok terkontang-kanting ni, dia hanya memerlukan beberapa undi lagi. Kalau ada rasa tanggungjawab itu, sekurang-kurangnya yang tadi asalnya apatis sepatutnya rasa terdoronglah. Manalah tahu undi aku yang sekupang 2 ni boleh memberatkan dia jatuh ke salah satu tempat. Itu realiti yang boleh kita cuba suntik dalam 4 hari ini ataupun saya rasa saya setuju dengan Prof Kartini. Parti politik telah pun melakukan tugas masing-masing dan sudah tentulah dalam 4 hari ini saya rasa pelbagai kaedah akan dilakukan. Yang kaedah yang bersih ke, yang kelabu-kelabu ke, atau kaedah hitam tu kita tak mau persoal di sinilah kerana itulah strategi parti politik. Tapi jelas bagi saya dalam hal ini, kalau kita bercakap tentang konteks kita malam ni pengundi atas pagar kita sukar untuk mencari satu link lah yang membolehkan mereka melihat bagaimana mereka itu mampu untuk mengubah naratif ni, memandangkan di peringkat awal itu kesedaran itu memang tidak ada. Menganggap itu tidak wajib, menganggap ini tidak ada memberi apa-apa pada mereka dan dengan penambahan yang signifikan ini maka mungkin kita hanya berharap pada segmen ataupun kelompok pengundi yang season ini yang sudah ada keputusannya yang mungkin kita kata melihat daripada 3 jalur itu isu, parti ataupun calon berbanding dengan mereka ini walaupun jumlah dia besar dan mungkin juga bila jumlah dia besar kita jangan tertipu dengan jumlah peningkatan itu kerana kebanyakan anak muda ni yang atas pagar ni mereka tidak duduk diam di kampung situ. Macam sebagai contoh saya pergi ke Kalabakan peningkatan pengundi yang signifikan tapi rata-rata mereka tu berada di sini kerana bekerja di Pulau Pinang, di Johor dan di Selangor. Jadi kalau kita kata kekangan untuk balik itu, maka kita sudah tentu kawasan seperti Kalabakan itu akan berhadapan dengan segmen pengundi yang sama mengundi pada 2018. Jadi ini juga barangkali akan memberikan tidak memberikan refleksi yang sebenar tentang itu. Dan sudah tentulah kita harus memikirkan pada PRU 16, 17 dan seterusnya bagaimana untuk kita memudahkan proses pengundian berbanding dengan cara konvensional pada ketika ini. Kalau kita bercakap tentang IR 4.0, kita berada pada generasi yang biasa mengundi program reality TV yang tak perlu pun pergi ke studio itu untuk melihat siapa bertanding tapi boleh mengundi di rumah. Mengapa kita tak bercakap dalam konteks itu bagi memudahkan itu? Mungkin kita kata ada kekangan-kekangan yang secara struktural dan perundangan, tapi saya rasa kalau kita sudah belajar daripada 2020 dengan COVID dan sebagainya, saya rasa ini satu evolusi yang perlu bermula sekarang dan dia perlu disegerakan. Kalau tidak kita terperangkap dalam hal ini. Beberapa kali Mujibu sebut soal cerapan dia dari Sabah sebab dia bawa balik. Jadi dia kongsikan tadi, saya tak pasti off air atau on air, tapi saya ulang semula, 300,000 anak Sabah sebenarnya bekerja di Semenanjung. Sama ada 300,000 ini akan pulang atau tidak itu akan berkait dengan keupayaan ekonomi. Sabah ada 1 juta lebih pengundi. Bayangkan. Dan 300,000 itu bererti 10%. Dalam hal begini cabaran struktural dalam kerangka kita first past the post. Kita bukan mengundi misalnya dui party system.
A atau B. Kerana dalam hal ini tadi pun digambarkan, KJ menyebutkan bahawa dia potential PM. Kemudian di awal tadi dipetik bahawa Zaid Amidi juga membuat kenyataan bahawa PM akan dipilih oleh Istana Negara. Jadi saya bayangkan kalau saya atas pagar, I don't choose my Prime Minister. Dan itu adalah bagi saya adalah satu setback yang besar kalau kita ingin melihat kepada janji yang tulen, yang kuat, yang padu, kerana akhirnya soal pemilihan di parlimen ini tidak menentukan siapa yang menduduki kerusi nombor 1 itu. Macam mana kita nak menyemuh hati? Kita kena pertama sekali literasi politik itu kena jelas. Kita memilih perwakilan. Kita tidak memilih PM, kita memilih perwakilan yang mewakili rakyat bagi kawasan tertentu, dan balik kepada bagaimana pemilihan PM itu merujuk kepada perkara 3/2/B yang menyatakan bahawa yang di-Pertuan Agong akan memilih individu yang mempunyai kepercayaan majoriti ahli dewan. Jadi itu telah ada proses dan prosedurnya. Jadi janganlah kita sebagai pengundi tiba-tiba merasa hiba kerana kita sebenarnya tak memilih PM. Sebab kena jelas bahawa literasi politik dan adanya demokrasi itu ialah pemilihan perwakilan. Dan kalau telah memilih wakil, semuanya kembali kepada bagaimana proses pemilihan itu bergantung pada kabinet, perundangan, proses dan prosedur. Saya kira kesenjangan yang berlaku di sini ialah literasi politik yang perlu diperkukuhkan. Telah kena ada satu gerakan untuk literasi politik bermula di peringkat sekolah rendah. Barulah kalau kita nak melihat kesinambungan, kelestarian demokrasi itu, pemahaman tentang hak dan partisipasi itu boleh dihargai oleh warga negara. Selalu orang menganggap bahawa media ni juga adalah instrumen pendidikan politik, tapi kita juga punya peranan yang terbatas. Saya nak orang kata relinquish, saya nak transfer, saya nak alihkan beban tu kepada bahu kedua-dua panel kita. Tapi sebelum saya nak bawa satu ni, seminit Ini Malaysia Peninsula mereka Center Poll yang dibawakan daripada 5 hingga 8 November. 1067 responden, 45% memilih PH, 28% memilih PN, 27% memilih BN. Remove atau no preference adalah 22%. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalau sekiranya PN dan BN bergabung, boleh melebihi angka PH yang disebutkan. Dan kemungkinan yang kedua, kalaulah 22% ini sama ada memihak kepada PN ataupun BN, mereka juga boleh membentuk kerajaan ataupun boleh memenangi kerusi berbanding kepada popular vote yang dinyatakan. Cuma persoalannya, apakah ini boleh memotivasi voters untuk menidakkan segala survey dan juga dapatan yang kita ada, dan banyak kita gambarkan sepanjang tempoh kita bersiaran ni, Syed. Yang tidak ditunjuk itu adalah GPS dan JRS. Belum lagi, nanti slide yang lain. Sebab takat terbual saya dengan beberapa pemimpin, bukanlah beberapa, satu pemimpin GPS, dia kata dia dapat 31. Tapi sekali lagi saya ambil nasihat Mujibur lah, dia pandai. Dia kata tanya orang politik, semua mereka menang. Jadi tanya Mujibur lah. Tapi tadi saya sebut saya nak letak di atas bahu 30 saat setiap seorang. Nak bakar atas yang tak ada pagar ni. Apa mesej daripada Mujibur dulu? Satu mesej dia adalah mengundi, kerana melalui mengundilah siapa juga yang akan itu, nanti kita akan menghantar satu isyarat yang betul. Ini boleh dilakukan secara taktikal. Saya pergi ke Sarawak. Ini saya tanya pada pengundi-pengundi muda berketurunan Cina di bandar yang mengatakan bahawa kami menggunakan undi cara protes. Kalau kami rasa calon incumbent tak bagus, kami undi dia. Kalau dia menang pun sekurang-kurangnya dia tahu undi dia sudah kurang. Itu tanda dia cerdik. Dia cerdik, yes. Tapi di bandar dia tak boleh connect. Di luar bandar dia tak boleh connect yang ini. Jadi saya rasa bottom line dia adalah undi. Kalau tidak undi, maka tidak ada isyarat yang dihantar. Maka selama itulah orang politik akan sentiasa merasa mereka betul dan mereka tidak mendapat petunjuk ilham yang baik daripada Mujibur sudah hampir 30 saat masa Prof. Tapi saya bagi konsesi 30 saat. Bakar mereka yang tak ada pagar. Bakar semangat. Saya kira orang muda itu sentiasa terbuka dengan media sosial yang sentiasa boleh membakar dan membuka minda mereka untuk memilih. Cuma kita yang bijak pandai dan di luar sana harus maklumkan bahawa jangan tertipu dengan jumlah yang besar, kerana kita telah lihat bagaimana di Johor ada 700,000 pengundi baru tapi ia tidak menggambarkan gambaran realiti. Jadi orang muda terima nasihat ibu bapa, ikut bersama, keluar mengundi. Itu tanggungjawab anda. Tapi realitinya Dr. Kartini, di sebalik kita berbicara tentang calon wanita, bilangan calon wanita masih mengecewakan. So kita tambah lagi 1 jam. Tak boleh. Apa salahnya dah sementara diangkat satu tajuk baru. Terima kasih. Kita ada temu bual bersama dengan Ni Ahmad Berhormat. Selepas ini. Okey, jadi jangan mana-mana, terus setia terpaku di hadapan RTM TV1. Jumpa lagi. Assalamualaikum, salam muhibah. Selamat malam. Terima kasih.